Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Mazda ni memang gila. Gila sebab apa tu? Okey, sebab dia hasilkan kereta yang di luar daripada kebiasaan orang dalam industri. Macam mana tu? Sebelum itu, pada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanikal Malaysia, sudah kira anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Dulu ketika industri tidak buat benda-benda pelik, Mazda lahir dengan enjin rotary Wankel untuk kereta performance, untuk kereta mereka. RX-2, Capella, RX-7 sehingga RX-8. Orang lain tak buat, Mazda je buat. Pada penghujung 80-an ketika Jepun masa tu buat kereta-kereta yang power, 4-wheel drive, 4-cylinder, turbo. Bayangkan 200, 300, 400 horsepower. Tengok Supra, Skyline, Silvia. Mazda dia buat apa? Dia buat Miata. 150 horsepower, 2 liter, 4 cylinder, rear wheel drive, kereta yang cuma berat dia 1000 kilo saja. Okey, Mazda dia memang gila. Dia suka buat benda yang di luar daripada kebiasaan yang orang lain buat. Pada zaman moden dia ada buat gila tak? Ada. Ya, kereta ini MX-30 yang diasaskan daripada platform CX-30 yang mileage dia, ya, semua orang tahu 199 km saja. Untuk standard kereta elektrik hari ini, mileage 100 lebih ni sangat-sangatlah rendah. Sedangkan kalau kita tengok pesaing-pesaing dalam industri, semuanya dah main dalam range 300 ke 400. Ada ke 100 lebih? Ada, masih ada. Contohnya macam Mini SE, ada Honda E, masih 100 lebih. Tapi kita kena ingat, kereta-kereta tu kecil, kereta compact yang memang direka untuk urban drive. Sedangkan MX-30 ni, platform dia sendiri adalah CX-30. Kalau kita tengok fizikal dia pun, dia memang besar. Full size SUV, full size crossover. Tapi kenapa Mazda buat macam ni? Kami syak, masa Mazda nak luluskan projek ni, dia orang tak cukup besar. Dia orang tak cukup banyak duit. Kena ingat, Mazda ni dia tidak besar macam Toyota, macam Honda semua kan. Dia orang ni kecil je. Angka jualan dia nombor belas-belas kot. Tapi dia nak juga keluar, maka terhasillah kereta ni. Tapi Mazda ada jawapan dia sini. Yang tu kita cerita di hujung video nanti. Kita cerita pasal kereta ni dulu. Seperti biasa, bila kita bercakap tentang kereta elektrik, kita cerita pasal power dia lah. Kereta elektrik, dia tak ada enjin, dia cuma pakai motor. Kereta ni ada single motor depan saja. Dan kalau kita tengok motor ni dipasang, memang banyak ruang kosong. Sebabnya, macam saya cakap tadi, kereta ni dibina atas platform CX-30, atas platform kereta ICE. So, bila dia masukkan motor, memang banyak kosong. Berapa power dia? Biasa saja, 143 horsepower dan torque 271 Nm of torque. Okey. Dia punya bateri pun tidak besar, cuma 35 kW dan onboard charger je boleh menerima AC cuma 6.6 kW saja. Kalau kita charge dengan wallboard dekat rumah, dia ambil masa lebih kurang dalam 5 jam. Kalau kita charge pakai 3 pin granny plug tu, dia ambil masa lebih kurang 12 jam. Untuk DC, ya, dia pun boleh charge pakai fast charger dekat public charger tu, cuma 40 kW je maksimum, 0 to 80% dalam masa 36 minit saja. Angka-angka yang kami sebutkan tadi memang tidak impresif langsung dalam industri kereta EV. Cumanya bila kita bawa, bila kita translate pembawakan. Bila kita driving kereta ni, bila kami bawa semalam, kereta ni langsung tidak feel macam kereta elektrik. Betul. Kita masuk dekat dalam, dia punya feel, dia punya susunan, meter-meter, tombol gear, semua macam kereta ICE. Even dia punya suspension apa semua, tak rasa kereta ni berat macam 2 tan lebih kereta-kereta elektrik kan. Kereta ni cuma 1600 kilo, macam MX-30 saja. Dia tidak beza banyak. Respon steering semua macam kereta ICE. Kalau anda berpindah daripada kereta enjin nak masuk ke kereta ni, memang takkan rasa langsung. Kalau tengok sekali imbas kan, MX-30 ni langsung tidak sama dengan mana-mana produk Mazda ataupun mana-mana SUV atau crossover yang ada dalam pasaran. Memang sangat pelik sikit dia punya rupa. Kalau perhatikan dengan teliti, tengok bahagian depan dia ni kan. Lampu duduk dalam tapi dia ada macam cap pula kat depan ni. Dia duduk dekat luar benda ni. Memang design yang berani dan luar biasa. Kalau daripada sudut ini, daripada sisi, memang kita nampak dia berbeza. Sangat-sangat crossover.
cladding dia besar. Macam CX-30 kan, cladding besar, side skirt, panel pintu, cladding belakang pun memang warna hitam nak nampak kontras dengan bahagian badan. Kebiasaan kereta two-tone kita tengok body colour lain dan bumbung yang colour hitam. Okey, tapi Mazda dia buat terbalik. Body colour lain, bumbung dia warna silver. Kalau kita tengok dia punya sloping roof nampak macam menurun, tapi sebenarnya anda tertipu. Bumbung dia tidak turun pun. Bumbung dia duduk dekat tinggi. Jadi duduk dekat bahagian belakang ni agak selesa untuk kanak-kanak. Nanti kami tunjukkan yang itu. Dekat depan lampu dia duduk kat dalam, yang kat belakang lampu dia terjojol keluar macam ni. Ini satu bagi saya ialah design yang sangat berani. Betul. Itu tak cukup berani lagi. Pintu dia. Kalau kita biasa dengan RX-8, pintu suicide yang kena buka depan dulu baru boleh buka belakang. Cara dia kena buka pintu ni dulu. Lepas tu baru kita boleh buka pintu belakang untuk akses ke belakang. Dia tidak ada tiang B langsung. Senang masuk kat belakang. Tapi tidaklah besar sangat belakang tu. Tanpa tiang tengah ni, mobility keluar masuk untuk seat belakang ni memang senang. Cumanya seat ni memang kecil. Saya dah set saya punya driving position kat depan dan ini adalah posisi saya di belakang. Bila duduk macam ni memang sangat ngam-ngam saja boleh duduk dekat belakang. Kalau perjalanan jauh ni memang agak sakit pinggang lah. Saya rasa dia lebih sesuai untuk kanak-kanak. Walaupun kereta ni berkongsi platform dengan CX-30, tapi tak tahu kenapa Mazda tak nak kongsi pun dashboard CX-30. Yang ini dashboard dia sendiri, rekaan dia sendiri, meter semua lain. Padahal kalau dia kongsi lebih jimat kan, tapi yelah dia dah buat keputusan macam tu kan. Okey, bila kita masuk dalam kereta ni, kalau kita dah bawa kereta yang berenjin ICE, tak rasa beza pun. Okey, susunan dia, switch, tombol gear, semua typical kereta berenjin. Even dia ada nampak start stop button lagi kan. Okey, biasa kereta elektrik dah tak ada. Kita masuk ni dah terus dikira terus on je. Yang menarik, yang mungkin ramai orang tak tahu tentang ni, skrin besar. Dia ada 3 skrin. Skrin dekat sini meter, skrin dekat sini besar dan juga skrin dekat sini. Semua dah memang touch screen. Kecuali dekat sini. Ya, yang sini tak boleh touch screen. Mazda memang daripada dulu dia punya infotainment kena kontrol pakai dial. Sebab dia percaya kalau kita menggunakan touch screen, kita akan mengganggu pemanduan. Betul ke tidak? Cuba anda bagi komen sikit. Dari segi pemilihan bahan, ia bukan saja feel premium. Contohnya aluminium kat sini, kulit dekat sini, soft touch dekat sini kan. Memang kita rasa masuk dalam kereta yang mahal. Walaupun dia menggunakan fabric, tapi ini bukan fabric yang cak ayam, bukan fabric macam dalam Alza, dalam Azia. Ini fabric yang memang mahal. Kalau kat perabot-perabot mahal kita boleh nampak fabric-fabric macam ni. Itu satu. Yang kedua, pemilihan material. Ni apa kenalah letak macam habuk-habuk kayu dekat sini kan. Ada ruang dekat sini, tapi dia punya surface ni saya rasa cuma Mazda je yang buat macam ni. Dia orang suka buat benda-benda pelik. Jika itu tidak cukup pelik, anda tengok dekat door cards je, dekat dia punya panel pintu tu, dekat bahagian atas tu, dia kata dia buat daripada recycle PET botol. Botol air mineral tu yang di recycle, jadi dia convert jadi fabric untuk panel pintu. Untuk safety, dia ada semua jenis safety yang Mazda ada pada hari ini. Maksudnya dia ada iActive Sense Mazda yang paling tinggi. Dia ada RCTA Rear Cross Traffic Alert, dia ada FCTA Front Cross Traffic Alert, dia ada LDW Lane Departure Warning, dia ada LKA Lane Keep Assist, dia ada BSM Blind Spot Monitor, dia ada Active Cruise Control, dia ada Auto Headlight, Auto Wiper, semua benda dia ada. Pendek kata, apa saja safety yang Mazda ada yang dekat model paling mahal apa dia? CX-9. Dia ada dekat CX-9 tu, semua ada dekat sini. Dan saya suka musim-musim Mazda membuat kereta-kereta baru. Saya rasa dalam kebanyakan kereta Jepun, Mazda saja yang mungkin cepat dalam dia punya infotainment, dia punya sharpness screen kan. Bila kita masuk reverse gear, kita boleh nampak dah tak ada dah kabur-kabur macam dulu. Dia punya head up display pun memang sharp. Dia tembak dekat cermin depan. Memang kereta ni dari segi packaging, dari segi keseluruhan, handling, power, response, steering, dia punya material, finishing, semua okey. Tapi mileage pun dah, range lah.
jawapan Mazda tentang range tadi. Okey, kalau dia buat kereta ni dengan bateri besar, bermaksud bateri akan jadi lebih besar dan lebih berat, menyebabkan pengendalian kereta ni jadi tak sedap. Mazda kita tahulah dia memang buat kereta untuk handling. Yang kedua, kalau bateri besar dia akan menyebabkan lebih banyak wear and tear. Tayar akan cepat habis, brake pad akan cepat habis, dan juga bila dia nak recycle bateri tu nanti akan susah sebab bateri besar, bateri sampai masa dia memang akan kena recycle. Jadi dia akan lebih mencemarkan menurut pihak Mazda. Dan yang ketiga, diorang target untuk pakai kereta ni urban driving, untuk pemandu yang mungkin memandu dalam bandar saja dalam julat range sekitar 100 km saja. Bermaksud dia akan charge di rumah, dia tidak perlu pun DC charger dekat luar. Pergi kerja, balik kerja, charge dekat rumah. Jadi berapa harga dia? RM199,000 tuan-tuan. Memang susah untuk menjustifikasikan harga dengan range. Dengan package kereta ni semua okey kecuali dengan range. Itu saya tahu. Memang ramai orang bertanyakan soalan yang sama. Tapi kereta ni tetap dijual. Dan untuk siapa? Kereta ni tetap akan dibeli. Kereta ni tetap akan terjual. Jadi saya rasa target market dia kalau untuk Malaysia, saya rasa dia untuk golongan T20 T1 yang mungkin keluarga yang berpendapatan RM50,000, RM100,000 setahun, dan ini adalah kereta kedua, ketiga, keempat, kelima mereka. Mungkin bagi bini pakai. Contohnya orang betul-betul kaya duduk dekat Mont Kiara, bini nak shopping dekat Pavilion, dekat Mid Valley kan. Dia bagi pakai kereta ni, ada style, kereta lain daripada orang lain kan. Okey. Yang kedua, dia mungkin bagi anak pakai. Dia duduk dekat mana? Damansara, anak belajar kat mana? Cyberjaya. Okey, dalam lingkungan tu lah 70-80 kilo pergi balik. Jadi bagus juga anak dia tak pergi merayap ke tempat lain. Bijak juga Mazda ni. Okey, itulah saja tuan-tuan tentang hari ini. Kalau anda ada apa-apa soalan boleh tinggalkan di komen di bawah. Sehingga kita bertemu lagi, jangan lupa pada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanik Abdi Syazuli, anda menekan butang subscribe dan juga butang lonceng. Oh, saya lupa. Mazda ni gila. Betul, dia gila sebab selepas kereta ni keluar, dia keluar pula MX-30R EV. Maksudnya PHEV. Dah keluar yang ni, keluar pula rotary hybrid. Sebab tu saya kata Mazda ni gila.